Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, insya-Allah pada petang ini, alhamdulillah, jarang ceramah pukul 2 suku. Tapi tuan-tuan, di 2 suku di belasahnya ceramah. Astaghfirullahalazim. 2 suku ni landing time ni tanya. Waktu meroloh kita ni udah dengan ceramah dia ni, masya-Allah. Hebat benar perkim ni tuan-tuan. Tak tahu nak kata apa dah lah, ya Allah. Sampai saya pun tak tahu nak kata apa, ya Allah. Hei, tak tahu tuan-tuan apa benda yang kita nak cakap ni. Baik. Tuan-tuan yang saya muliakan. Yang pertama saya nak sentuh tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang pertama, cuba kita tengok dalam diri kita ni. Macam-macam rupa, macam-macam paras wajah. Ada yang spek hitam. Spek hitam tu sebab apa ustaz? Makcik buat keterek ustaz. Oh, buang selaput. Jadi abang-abang yang buang selaput, akak-akak yang buang selaput duduk diam-diam. Ini bila dia buang tu dia nampak macam sihat. Nakir benarnya, ya Allah. Orang kata jangan tunduk, jangan tunduk. Kalau orang kata pakai spek hitam tu pakai. Ada kawan saya, dia buat keterek ni tuan-tuan, duduk diam di rumah. Anak-anak dia bergaduh, budak-budak umur 8-9 tahun bergaduh. Dia lerai kan lah. Bila lerai, tangan anak dia tepih kena mata dia. Buta tuan-tuan tengok ni. Daripada celek, udah dapat stiker dekat kereta dia, OKU. Jadi akak-akak kalau nak dapat stiker OKU, buat dah. Jangan nakal sangat. Jadi buang keterek. Masa itulah nak menikah pun, ya Allah. Yang mana faham, tak faham sudah. Kemudian cuba kita tengok di luar sana. Macam-macam rupa bentuk kereta. Itu belum tengok lagi barang mah. Cuba tengok gelang mah Kak Som mudah macam kereta api, ya Allah. Oh, menjala di lengan. Mudah macam kereta api gelangnya. Maka Allah Ta'ala sebut, Nabi Muhammad sebut dalam hadis ni, 2 benda ni Allah tak tengok. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu. Allah tidak melihat kepada harta benda kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah tengok ialah hati-hati kamu dan amalan-amalan kamu. Jadi 2 benda ni yang Allah tengok, hati dan amalan. Harta, rupa Allah tak tengok. Sebab tu jangan susah hati dengan harta, jangan susah hati dengan rupa. Tuhan tak tengok pun. Sebab ada orang yang susah hati dengan rupa. Ya Allah, ada jerawat. Pasal jerawat pun takut. Astaghfirullahalazim. Ada yang takut dengan gemuk. Timbang-timbang naik 2 kilo. Ya Allah, melompat-lompat. Tak nak gemuk. Tapi nasi sekali makan 4 pinggan. Roti canai 4 keping. Macam mananya?
akak gemuk ke, akak ada jerawat ke, Allah tak tengok pun. So yang kita susah hati sepak. Kadang kita nengok menantu, ya Allah kamu macam mana berkenan. Gelap aku nengok, ya Allah, tak ada yang cerah ke leman. Menantu gelap susah hati, menantu ini susah hati, biarlah. Asal dia baik sudah mak. Aku nengok dah macam dayang senandung tak betul. Anak sekarang mana tahu dayang senandung. Bayar-bayar kita ni tahulah dayang senandung. Tapi itulah yang selalu kita ambil berat. Tentang harta, nak bagi cantik harta, nak bagi rumah cantik, bagi pakaian cantik. Susah payah nak bagi cantik. Sedangkan Allah tak melihat pun benda-benda itu. Yang Allah nak tengok sangat ialah cantiknya hati kita. Cantiknya amalan kita. Sayang tuan-tuan, muka cantik, rumah cantik, beg tangan cantik, semayang tak cantik. Saya tak cakap kita tak semayang. Semayang tapi tak cantik. Macam mana semayang tak cantik ustaz? Nanti ambil CCTV rakam. Tengok macam mana kita semayang. Rakaman tersembunyi. Duduk kat surau. Berapa ramai yang semayang Allahu Akbar. Semayang-semayang menengok orang lalu. Tambah yang lalu tu pula janda. Begitu nengok aja. Orang suruh semayang di bawah. Dia pula semayang. Sekejap bawah, sekejap atas. Cicak bergaduh pun dia tengok. Menang yang besar. Menang yang besar kata dia. Yang Allah nak tengok solat engkau. Puasa kita. Yang Allah nak tengok amalan kita. Yang Allah nak tengok ibadat. Yang tu tak dicantikkan. Daripada tahun 60-an semayang 70, 80 sampai sekarang. Macam tu lah. Laju, cepat. Langsung tak rasa seolah-olah kita sedang bercakap dengan Tuhan. Cuba tengok orang semayang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbi firli wa rahmani wa ajiburi wa fa'ala wa razuqna wa rabbi Allah subhanahu Allah atahiyatu rabbana asyhadu an la ilaha illallah innaka hamidum majid assalamu alaikum. Punya lajunya semaya. Rabbi fili warhamni wa jibru. Kau ni bahasa apa? Boleh lah lepas ni sempena dengan Isra' Mi'raj ni nak datang ni minggu depan ni. Duduk kat Som. Mereka simpan kursi kat Zoom. Awal-awal dapat dah. Dia bukan tahu saya cakap pasal dia. Isra' Mi'raj minggu depan kat Som. Sambutan dia. Jadi kita nak ambil apa? Kita nak mencantikkan solat kita. Tak mau dah baca macam dulu. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana. Bila nak khusyuk? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu setiap orang lelaki semayang, setiap orang perempuan lagi bisik. Menakutkan tau. Dia semayangnya pukul 4 pagi sebelah suami dia. Suami tidur. Lagi takut suami dia tuan-tuan. Tarik selimut hamba Allah. Lepas ni cuba baca pelan-pelan. Kita nak kalau boleh semayang ni satu bentuk perbicaraan kita dengan Allah. Semayang ini satu bentuk bicara kita dengan Allah direct. Bila kita lafaz Allahu Akbar, kita rasa Allah tu besar. Jangan bila angkat takbir tu tak rasa kebesaran Allah. Allahu Akbar. Bila rasa? Macam mana kita rasa kebesaran Allah? Tangan tu saja pun dah menandakan kita ni serah diri kepada Allah.
Bentuk tangan tu pun dah tahu dah. Kita ni surrender pada Tuhan. Allah. Nampak? Bukankah ini tanda surrender? Mana ada orang surrender? Allahu Akbar. Kita ni orang jahat. Polis tahan kita. Jangan bergerak, angkat tangan. Macam tu kah? Begini angkat tangan. Cik, jangan tembak cik. Tolong cik, cik. Nampak tak? Itu nama dia surrender. Ada tuan-tuan surrender? Mana mau, tak ada. Lagi pelik kalau surrender tu macam ni. Lagi pelik tu. Polis kata, jangan bergerak, angkat tangan. Agak-agak polis buat apa kita tuan-tuan? Dia ni nak bom aku ke apa? Bom dia tembak kita. Sebab itu setengah orang bila dia angkat tangan takbir, Allah. Kan pelik tu. Di mana bentuk surrender macam itu? Surrender tu serah diri Allah. Ini dia surrender. Sebab itu walaupun dia adalah sunat, tetapi mengangkat tangan itu biarlah betul. Betul menunjukkan kita membesarkan Allah. Jadi itu baru kita rasa nikmatnya semayang. Bayangkan tuan-tuan, semayang ni nak ambil dia perintah dia. Nabi Muhammad dibawa, dijemput ke langit. Menunjukkan bahawa semayang ni besar. Semayang ni penting, imaduddin. Tengok-tengok bila semayang yang begitu istimewa, bila dapat dekat kita, kita lekehkan semayang. Semayang main-main, tomak ninah tak ada, semayang pula hujung waktu, semayang pula tak khusyuk, semayang pula dalam keadaan tak menghayati bacaan, semayang pula nak cepat, semayang pula dalam keadaan tak berjamaah, semayang pula dalam keadaan kita ni benci dengan orang. Duduk dalam satu saf tapi benci. Benci dengan orang sebelah. Allahu Akbar. Tengok dia datang duduk sebelah. Kerelin kita. Datang juga biar awak ni. Dia panggil orang sebelah biar awak tu. Ada yang benci dengan imam depan tu. Allahu Akbar. Panjanglah pula. Aduh. Pendek-pendek udak lah. Semua dia tak suka. Jadi di mana yang kata inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar? Di mana nak rasanya tuan-tuan? Jadi saya nak ajak tuan-tuan pada hari ini sempena peristiwa Isra' Mi'raj, jom kita enjoy dengan sembahyang. Kita menikmati sembahyang tu. Saya ni Kak Som ada penyakit kencing manis. Bila Ustaz start kena kencing manis? Umur 35. Sekarang 55, tua. Masuk skim pencin dah. Berpuluh tahun dah kena. Ustaz makan tak durian? Makan. Kenapa Ustaz makan? Doktor cakap, Datuk kalau nak makan durian, makanlah. Tapi pastikan yang mahal. Saya tanya kenapa? Kalau makan yang murah, rugilah. Darah tetap naik, gula tetap naik, semua tetap naik. Baik kalau nak makan juga, makan yang mahal-mahal lah. Cepat sikit mati. Astaghfirullahaladzim. Ganas betul doktor ni tuan. Jadi bila saya makan durian, saya ambil durian tu, saya tak telan terus. Saya menikmati durian tu. Duduk dia. Biar dia kena dekat langit-langit. Main dekat langit-langit. Makan. Jangan duk tengok lagi durian yang belum makan. Ini dah. Berapa ramai tuan-tuan yang makan durian dengan biji-biji sekali. Kemudian buat keluar tu, licin elok je biji durian tu. Hei kamu. Saya menikmati dia tuan. Serupa dengan air. Bila saya minum, saya tak langgam. Dia tak enjoy. Duduk pelan-pelan,
Bubuh dalam gelas, minum. Sekejap lagi, minum. Sekejap lagi, minum. Baru dia rasa nikmat air. Setengah orang minum selagi dia. Tu nama dia minum air cara unta. Selagi tak habis, selagi itulah dia belasah. Cuba tuan-tuan membayangkan, makan nasi tidak enjoy. Bila masa makan nasi tak enjoy? Bila makanan tu panas. Bila nasi tuan-tuan panas, bila makanan tuan-tuan panas, agak-agak enjoy tak makan? Tak enjoy. Bila nak makan, tapi telan-telan juga. Cuba tengok orang makan benda panas. Sepok kamu kan? Sebab tu Nabi tak suka orang yang memakan ketika makanan tu panas. Bila makanan tu agak sejuk, tuan-tuan makan nasi tu, tuan-tuan kunyahlah 2, 30, 40 kali. Nikmat makan. Tapi kalau tuan-tuan makan makanan panas, telan. Gigi pula tak ada. Tengah ni tak ada. Dia ada wing kanan, wing kiri. Hantar wing kanan, tolak wing kiri, gol. Dia takkan merasa nikmat. Sebab tu akak-akak kalau nak rasa nikmat makan, tunggu makanan tu sejuk sikit. Nasi biar sejuk sikit, tuan-tuan makan. Masya Allah, barulah tuan-tuan menikmati makanan tu. Serupalah dengan apa benda dalam dunia pun. Bila tuan-tuan gunakan dengan penuh kebaikan, dengan penuh lemah lembut, sopan santun, maka tuan-tuan akan menikmati benda itu. Tetapi kenapa bila datang ibadat, kita tak buat dalam keadaan menikmati ibadat tu? Asal ibadat je kita nak cepat. Saya duk tengok, duk dengar dalam radio dia orang pasang azan. Bukan radio Perak lah. Radio Perak radio tempat lain tu. Dia pasang tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Depa ni bang apa? Tuan-tuan, saya ni bukan artis. Saya bukan artis tapi lebih kurang nama dia selebriti. Perasan. Saya tak perasan. Saya memang selebriti pun. Saya kena income tax 26%. Tuan. Saya selebriti. Income tax saya berapa? 26%. Tinggi tuan. Saya dikira sebagai selebriti. Dahsyat tuan. Tak apalah untuk negara 26% lah. Buat je mana. Tuan-tuan bayar saya hari ni RM4. 1,260 kerajaan punya, bukan saya punya. Okey, jadi jangan cakap ustaz tak bayar cukai pendapatan, ustaz pun bayar. Okey, saya pun bayar. Jadi saya akan membayar selagi mana saya larat. Maksud saya akan berceramah selagi mana saya mampu. Agak-agak saya tak mampu lagi nak bayar 26%, saya berhentilah tuan-tuan. Sebab jadi selebriti. Saya tanya pegawai tu, kenapa saya punya 26%? Sebab ustaz selebriti. So selebriti apa manfaat dia? Rebate dia apa? Rebate dia kalau ustaz beli make up, ustaz boleh tolak. Beli bedak ke, buat slimming ke apa benda boleh. Pasal selebriti. Lepas ni tuan-tuan saya nak pergi spa. Tuan-tuan yang saya hormati, saya ni masuk dalam studio. Bila saya menyanyi dalam studio, adakah ustaz menyanyi? Ada. Macam-macam lagu insya-Allah akan keluar lagi. Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali. Dari jauh abang datang, sejak lama adik kenal. Berpadulah kasih mesra, terjalin rasa saudara. Ada dua suara kan? Satu S.F.N.D, satu Ahmad Jais. Ulang balik lagu tu kan. Jadi tuan-tuan,
Bila suara saya ni lambat masuk, dia ada mesin mencepatkan. Kalau suara cepat masuk, dia akan lambatkan suara saya. Senang jadi artis. Dia boleh adjust suara. Kalau tak sedap, dia kata ulang balik, rangkap tu je. Inilah rahmat dari yang kuasa. Ustaz, itu lagu macam jin nyanyi, Ustaz. Ulang balik. Tang kuasa tu saja diubah sikit, Ustaz. Oh, itu cara menyanyi. Dan baru ni saya buat Albert ni buat filem. Buat filem macam tu juga. Buat filem. Cerita ini adalah cerita benar. Tidak ada yang benar melainkan benar saja. Anda tidak percaya? Lantak koma lah. Itu filem saya yang terbaru. Intro je yang tu naik bulu roma. Ustaz, ketawa ustaz tu tak macam hantu lah ustaz. Oh iya ke? Lain balik. Tapi yang lain okey. Tang ha 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 saja. Ha 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 tu pula dibuat. Oh, letih tuan-tuan berlakon filem ni. Malas dah berlakon tuan-tuan. Beruban saya berlakon filem macam ni. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita dia boleh dicepat, dia boleh dilambat. Saya rasa tak seronok yang azan dalam radio tu. Kenapa dicepatkan sangat? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tok Bilal ni tak ambil nafas ke? Tak boleh ke rakam elok-elok macam kita azan di masjid? Allahu akbar, Allahu akbar. Ambil nafas. Allah ulang balik. Tapi kadang-kadang dalam bab lagu, berpuluh-puluh lagu dalam sehari, tak ada dipotong pun. Yang ni lah tuan-tuan, yang saya rasa, kenapa untuk Tuhan kita, kenapa untuk agama kita, kenapa untuk akhirat, kita berkira dengan Tuhan. Kita menyembang dengan kawan, daripada tak ada orang sampai sekarang menyembang. Tengah dengar ceramah pun menyembang. Yelah, ha-ha. Yelah, ha-ha. Yelah, ha-ha. Nampak tu? Lama menyembang. Nanti masuk dalam kereta menyembang lagi. Yelah, ha-ha. Yelah, ha-ha. Yelah, nampak tu? Rajin benar menyembangnya. Baca Quran agak-agak apa minit? Menyembang, berbual, membaca WhatsApp, nengok WhatsApp group, nengok TikTok, nengok Toktik. Berjam-jam sehari. Tapi untuk Tuhan, Al-Mulk tu rasa panjang sangat dah. Kita kadang-kadang berjalan dalam pasar raya tu 3 jam, tak lenguh ni. Tak lenguh betul. Orang tanya, Ustaz, mak saya sakit lutut. Ubatnya apa? Bawa pergi shopping mall. Lega lah. Aku bukan larang, aku sakit lutut. Allah mak, saya balik ni cadang nak bawa mak pergi Maidin. Boleh Boleh terus tuan-tuan ni. Itulah petua dia. Ajak pergi shopping, elok lutut tuan-tuan ni. Tetapi untuk semayang, berapa ramai yang memilih sekejap? Ada yang kalau dapat rombongan 6 jam duduk dalam bas. Janji dapat free rombongan tu. YB tajak duduk dalam bas. Tapi untuk semayang 5 minit duduk atas kerusi ni. Aduh, saya bukan boleh semayang. Aduh, kau naik bas rombongan 6 jam kau boleh? Kenapa hari ni tuan-tuan kita berkira untuk Tuhan, sedangkan Tuhan tidak pernah berkira dengan kita? Kenapa kita dengan akhirat lah sekejap sangat buat persiapan, sedangkan di akhirat itulah selama-lamanya? Kenapa kita tumpu sangat pada urusan dunia, sedangkan bila-bila masa dunia ini akan pergi atau kita pergi meninggalkan dunia? Jadi tuan-tuan, pelajaran kita pertama petang ini, jom kita bersihkan hati,
Jom kita cantikkan amalan kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kita dan melihat kepada amalan-amalan kita. Baik, itu yang pertama. Okey. Jadi tuan-tuan ingat apa yang saya sebut, lepas ni kok ada cabutan bertuah. Apakah perkara yang Allah Taala tengok? Oh sudah. Jadi boleh ingat kok dapat hadiah tu kacang perut boroi tu tuan-tuan. Baik, perkara yang kedua yang saya sentuh insya-Allah pada petang ini tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, hadhihi rahmatun yada'uha Allahu fi qulubi man yasha'u min ibadihi. Anak Rasulullah laki-laki kecil meninggal. Bila meninggal, Rasulullah menangis. Bila sahabat-sahabat tengok Rasulullah menangis, anak Rasulullah meninggal, sahabat tanya, Rasulullah, engkau pun menangis? Nabi ditanya, hai, Nabi pun menangis ke? Sebab ada orang faham tak boleh menangis. Ada orang faham bila ada kematian, sabar. Sampai bila nak cium mayat, tukang mandi mayat marah. Lap air mata tu lap, jatuh atas dia, seksa mayat. Yang mati tu suami kita, kita pun nak cium. Tukang mandi mayat warning. Lap. Lagi keluar. Jangan jatuh. Oi, aku smackdown tukang mandi mayat ni kak. Tuan-tuan ambil dia buat macam tu dia. Tak benar faham, tak faham. Tu nama dia John Cena nama dia tuan-tuan. Baik, salahkah menangis bila ada kematian? Tak salah. Salahkah menangis bila sedih? Tak salah. Malah perbuatan pertama ketika kita lahir ialah menangis. Jarang budak-budak lahir tak menangis. Kalau tak menangis, doktor cari jalan. Macam mana nak pergi menangis? Sepaknya budak tu. Dia tampaknya belakang dia. Oh alhamdulillah, lega budak ni menangis. Buatnya tak menangis tuan-tuan, ni parah ni. Baik. Okey, kalau ada kematian, apa yang tak boleh ustaz? Yang tak boleh meratap. Itu tak boleh. Abang Husin, kenapa abang mati dulu bang? Kenapa saya tak mati bang? Yang tu salah. Biarlah saya pergi dulu bang. Dah laki awak meninggal, awak cakaplah macam itu. Cuba belum meninggal, leha, kamu mati dulu ya. Tobat lahum tak nak tuan-tuan. Dah mati suami kita pandai cakap, abang kenapa bukan leha? Yang tu salah. Nombor 2, berbiji-biji sebab. Itu kalau menangis tengah malam pukul 2 pagi. Kita yang nunggu mayat balik tau. Man, aku balik man. Dia takut hantu raya. Siap beringgut. Yang tu tak boleh. Yang ketiga, meraung. Aiman, puk pingsan. Jaga balik. Aiman, puk pingsan. Sudah tuan-tuan. Yang ni pun tak boleh. Meraung, berbiji-biji sebab, meratap, tak boleh. Yang boleh, menangis. Kenapa yang kamu teruk sangat menangis? So, semalam dia minta bubur kacang, saya tak buat. Rasa menyesal pula tak buat. Ya Allah. Saya sibuk tengok
TikTok. Dia minta bubur, saya kata abang ni bubur pergi beli kat botol tu ada. Bubur berak pun ada. Balik masjid. Udahlah, dah ajar muat macam mana, sabar ya. Start malam tu tuan-tuan, siapa yang pergi rumah dia jamu bubur semua tuan. Tengah hari bubur, malam bubur, siang bubur, kamu ni bubur je, tak ada makan nasi ke leha? Ngenangkan arwah suami kita. Sebab tu akak-akak, suami minta apa pun bagilah. Setakat bubur bagi. Bukannya susah, mati nyesal. Suami minta apa? Minta sain dia pun bagilah. Mati menyesal tau tuan. Tak nak lah ustaz, celaka punya ustaz tu dia. Bubur boleh lah bagi, sain buat apa tu dia. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi Rasulullah menangis bila anak dia Ibrahim meninggal dunia. Salah ke menangis? Dalam hadis ni Nabi sebut, hazihi rahmatun yada'ahu Allahu fi qulubi man yasha'u min ibadih. Air mata ini merupakan suatu rahmat yang Allah Ta'ala bagi kepada siapa-siapa yang hatinya dikehendaki oleh Allah daripada hamba-hambanya. Rupanya tuan-tuan, tangisan, air mata ini adalah rahmat daripada Allah. Di mana rahmat? Tuan-tuan kenal kan yang duk mengajar di sekolah saya, yang duduk di sekolah saya tu. Nama dia Ustazah Indun. I-N-D-O-N. Saya tulis itu kursus mandi mayat disempurnakan oleh Ustazah Indun. Orang komen tu, engkau orang ni tak ada lain, main bangsa dia, negara je. Apa pasal hina negara dia? Masa bila hina negara orang? Dah nama dia Indun. Bahalul betul tuan. Dah nama dia, bapak dia bubuh nama Indun. Nak kata apa? Dia faham Indonesia tuan. Hei, tahulah orang kita ni kerja nak ngomen saja. Ustazah Indun ni dah 70 lebih. 70 lebih. Satu hari dia datang jumpa saya. Ustaz, bolehlah tengok mata saya? Saya pun tengok mata dia. Ustaz tak nak jampi apa kah? Ustazah suruh saya tengoklah. Saya lori bendui, saya tengok. Kenapa dengan mata Ustazah? Saya tak ada air mata. Oh. Bila tak ada air mata, saya sakit. Saya kena bubuh air mo setiap hari, setiap masa. Supaya bila mata saya berkelip, tak sakit. Mata saya tak tegang. Mata saya ni terpaksalah bubuh. Air mata saya kering. Oh. Masya Allah. Saya tanya, Pak siapa air mata kering? Menangis ke? Itu Kasim Selamat. Menangis buta. Yang dia ni masalah retina di belakang ni rosak, air mata dia tak ada. Oh sudah. Jadi apa yang Ustazah buat? Saya buat rawatan di Hospital Selayang. Apa doktor buat? Doktor bawa keluar mata saya. Lah. Betul? Doktor repair balik. Boh, gam ke, seletik ke apa, pulang kat dia. Doktor masuk keluar, boh balik. Astaghfirullahalazim. Bila dia cerita mata dia duk keluar lagu tu, saya naik bulu rumah. Dah 2 kali saya buat ustaz. Ni kali ketiga ustaz, saya tak larat nak buat ustaz. Oh sudah. Bayangkan Kak Som kalau tak ada air mata. Macam buat keluar. Buatnya dah buat keluar mata tu, doktor tak boleh buat masuk balik macam. Duk balik Taman Meru tu keluar mata. Mai kelas kita Ustaz Kazim terkeluar mata lagu tu. Apa saya mata Ustaz, doktor tak boleh nak masuk balik. Ni parah ni. 2 kali dia operate buat repair mata. Oh, saya kata macam ni Ustaz Zahir, saya ni bukan reti, saya ni bodoh. Bukannya pandai. Bab-bab ni semua ni.
Jomlah kita pergi umrah. Kita buat umrah sama-sama. Nanti saya baca doa, ustazah ikut. Dia pun pergi. Ikut saya kata duduk sini, ikut saya baca doa depan Kaabah. Saya kata jom kita pergi sa'i. Tak apa ustaz, pergi dulu, saya nak minta lagi ni. Minta lah ustazah. Saya pun buat sa'i, ngongang sa'i, pusing apa semua, pusing patah balik apa semua. Balik hotel, mandi apa semua, pakai seluar Yankee bagus punya, duduk kat lobi, relax, menyandar. Ustazah tadi balik, baru sampai pada umrah. Ustazah, ya. Ustaz, ya. Ustaz tak tengok ke saya? Tengok je lah. Ustaz tak perasan ke? Tak perasan, perasan apa? Ustazah, perasan apa ni? Air mata ustaz, keluar ustaz. Loh. Menangis, tak berhenti pula air mata dia, ya Allah. Ustaz, mustajab doa kita, ustaz dah keluar air mata ustaz, ya Allah. Baguslah. Bagus satu hal ustaz, tak mau berhenti pula dah. Sudah tuan-tuan, ni parah ni. Sekarang Ustazah Endon ada di sekolah saya. Keluar air mata ni. Mustajabnya doa. Allahu Akbar. Dia kata, ustaz, saya nazar dah. Saya akan belajar di sekolah Ustaz Al-Barakah sampai saya mati. Sekarang dia dekat 80 dah. Sakit ke, demam ke, apa ke, tetap mengaji. Pasal apa? Allah bagi kesembuhan, ada air mata balik. Selepas dia buat 2 kali buat keluar mata ni, dia rasa perit. Macam mana doktor tarik keluar mata ni, jolok masuk balik. Aduh, tuan-tuan, oi. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, air mata ni sangat besar peranan dia. Rahmah. Dia buang kekotoran, dia menyejukkan mata kita, dia membersihkan mata kita. Satu. Yang kedua, apa dia rahmat daripada air mata? Melepaskan perasaan. Orang yang menangis ni tuan-tuan, silalah menangis. Kita kadang-kadang bila tengok orang menangis, kita marah. Sikit-sikit menangis, sikit-sikit menangis. Nangis je. Jangan, biar dia menangis. Kadang-kadang kita marah pada cucu kita. Nangis. Kak suruh menangis, tapi tangan angkat. Cuba tengok opah dia. Nangis. Nampak dia? Dia nak menangis ke dia nak stop? Cuba tengok. Opah kata, menangis. Tapi tangan opah naik. Kalau aku menangis, kena kan? Kak tu stres budak tu. Tuan-tuan pernah tengok ada orang bila cucu dia menangis, dia buat bodoh. Menangis tu. Udah macam ambulans tu menangis. Kamu pujuklah anak kamu, biar. Saya kira berhenti dia tu. Sebab apa? Sebab budak tu dia melepaskan perasaan dia dengan menangis. Berapa ramai orang yang tension sebab dia tak menangis. Saya dah tak menangis dah ustaz. Dah tak ada air mata nak menangis. Nanti jadi Ustazah Hendon kan. Baik menangis. Jadi kasih selamat kan. Menangis ini satu bentuk tuan-tuan, latihan apa yang terkandung dalam hati, perasaan kita, jiwa kita akan dilafazkan dalam bentuk tangisan. Maka orang yang bila dia menangis tu, dia seka air mata dia, dia lap air mata dia, lepas dia menangis, dah. Saya takkan menangis lagi mak. Nampak. Dia datang kekuatan. Mula-mula dia bercerai dengan suami dia, memang dia menangis. Memang menangis. Mak kata, udahlah, main makan. Kamu makan ke kamu tak makan, bekas laki kamu, makan. Tak apa dia buat dengan perempuan tu, kamu duk menangis buat apa? Mak cakap tu. Anak pun pergi ke dapur, makan sampai menangis. Jantan tak guna. Celaka punya jantan. Ambil balik makan. Nangis. Makan 2 suap, habis masuk bilik, duduk atas bantal menangis. Abang Bidin menangis itu. Lepas 3 hari dia menangis, elok.
Kawan dia basuh dia pula. Kamu kena bangun daripada sekarang. Kamu kena mulakan buat baru. Buat balik kehidupan baru. Lepas tu tuan-tuan, tangisan ini yang menguatkan saya. Berapa ramai yang cakap, tangisan ini yang menjadikan saya matang. Tangisan ini yang menjadikan saya dewasa. Tangisan ini yang memberikan pengajaran pada saya, Ustaz. Nabi sebut, hadhihi rahmah. Air mata itu rahmat daripada Allah. Yang salahnya ialah air mata tadi ditumpahkan pada benda yang tak betul atau cara yang tidak betul. Yang ketiga, apa dia rahmat pada air mata? Mengampunkan dosa. Ni pada penghujung malam kita menangis minta ampun sebab Nabi sebut, Allah duk tengok siapa dia ni. Allah duk cari siapa di kalangan kita yang minta ampun, yang istighfar, yang menyesal. Allah nak ampunkan dosa-dosa dia. Tuan-tuan, depan Kaabah kita menangis, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Malam-malam kita tahajud, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Dengan air mata tu tuan-tuan, Allah kesihan pada kita. Allah berikan keampunan pada kita. Sebab itu kalau tak boleh nak menangis, buat-buatlah menangis, tuan-tuan. Ajar dan latihlah diri kita supaya menangis. Menangis mengenangkan dosa yang lepas-lepas. Bila kita ziarah kubur mak kita, kita tengok nama mak ni. Kadang-kadang bila baca Yasin tu, menitik air mata atas buku Yasin, kitab Yasin. Anak kita tanya kita, kenapa mak nangis? Kita tak jawab. Tapi dalam hati kita tahu kenapa kita menangis. Sebab masa mak kita hidup, banyak benda yang kita tak bagi kepuasan pada mak kita. Waktu mak hidup, banyak benda yang kita jadikan mak kita menangis kerana kita. Dan sekarang mak kita dah tak ada atas dunia. Nak minta ampun dah tak boleh, nak buat baik dah tak boleh. Yang kita boleh buat sekarang ialah air mata penyesalan. Kadang-kadang bila kita tengok gambar arwah suami kita, kita letak gambar arwah suami itu atas paha, menangis kita. Datang anak, mak, ayah dah tak ada, redha lah mak. Anak tak faham. Redha lah mak, Allah lebih menyayangi arwah ayah mak. Dia lengkau. Kau bukan hidup dengan ayah kau. Aku siang malam tidur dengan ayah kau. Berapa banyak aku tengking dia. Aku tengking laki aku. Aku marah dia. Aku pergi keluar rumah tak ada minta izin. Makcik keluar rumah tak minta izin, makcik pergi mana? Ceramah perkim. Sudah tuan-tuan. Kalau ceramah tu fardu ain tak apa. Kalau program tu bukan fardu ain, aku pergi marhaban je pun takkan kena minta izin. Marhaban bukan fardu ain kat som. Kena minta izin. Abang, petang ni perkim mengajukan kelas marhaban. Kenapa masuk marhaban? Perkim menganjurkan pertandingan marhaban peringkat negeri Perak. Saya masuk. Jadi saya minta izin pada abang, saya nak pergi belajar, nak berlatih. Abang izin je? Okey, silakan. Ini tidak. Asyik suami balik hilang. Asyik hilang suami balik. Maghrib baru sampai. Mana kamu som? Marhaban. Marhaban apa? Orang masuk bertanding marhaban. Kata, di mana belajarnya? Perkim. Apa awak tanya apa hal? Udah. Halo suara tu. Sibuk tanya begitu kan, nak buat jahat macam apa.
Mati suami tu. Dahlah keluar rumah tak minta izin. Kemudian tengking pula hamba Allah tu. Kemudian mati. Sebab tu akak-akak kita sebagai isteri. Kita tu maksud akak lah, bukan saya. Saya suami. Akak-akak ni sebagai isteri. Hormatlah suami kita. Walaupun suami kita pun nampak sekarang ni lah Allah. Letih sungguh dah. Udah tak bermain dah suami kita tu. Bila berjalan tu, dia tiup dia kipas angin, rebah suami kita tu. Gini jalan. Walaupun dia macam itu, tetap dia suami kita. Jangan dulu dia tegak, kita minta izin sekarang. Tambah dia pekak pula. Saya ni ustaz, minta izin ke tak minta izin. Dia bukan dengar tak. Dia pekak lagi saya tu. Oh, lagi kita suka. Dah lah kita keluar tak minta izin. Bila kita bercakap, marah lah. Ustaz tak faham. Dia pekak. Kalau saya cakap pelan, dia bukan faham. Dia kan dengar. Saya pergi Mahaban. Saya pergi Mahaban. Apa? Marhaban. Kamu ingat aku pekak ke? Oh dah tuan-tuan. Duk bergaduh pasal pekak tak habis-habis. Nuk aja mana? Bila salah seorang meninggal, menangislah kau dikubur. Buat apa lagi dah menangis? Mati dah hamba Allah. Bila mati isteri, tanam rumput kapet dekat kubur. Ambil batu sungai letak pula. Pokok kecil tanam. Tiap-tiap hari duk teri. Sayang bini aku. Buat apa lagi engkau hias? Waktu dia hidup dalam dunia, engkau tak pernah beli baju kat dia. Waktu dia hidup dalam dunia, jangan katakan cincin, gelang, apa-apa pun tak nak bagi. Jangan katakan kau nak bagi gelang mah ke apa pada dia. Duit belanja pun tak pernah bagi. Dialah yang belanja, yang jual nasi lemak. Sehelai tudung pun kau tak nak beli. Dia meninggal, kau cantikkan kubur dia. Nak buat apa? Nak buat apa? Apa faedah kita? Sebab tu abang-abang yang mana ada isteri ni, layan elok-elok. Rasulullah, isteri Rasulullah menangis. Rasulullah dalam musafir, dia bawa isteri dia. Kabilah laki-laki depan, kabilah perempuan belakang. Dia tak macam kita, serentak datang aja. Laki-laki, perempuan. Bila sampai yang isteri Rasulullah menangis. Nabi tanya, kenapa menangis? Rasulullah, unta saya ni udah tak larat. Jalan slow tu yang lambat sampai. Rasulullah dah jauh pada saya. Itu dia. Menangis tuan-tuan. Tak apa, nanti aku tukar unta lain. Apa Rasulullah buat? Rasulullah ambil jari Rasulullah lap air mata isteri Rasulullah. Nabi lap air mata isteri Rasulullah. Abang-abang, last lap bila? Tak pernah lap ustaz. Kenapa tak nak lap? Dia pun tak nak menangis. Bila masa nak lap, itu dia. Akak kita nampak tu. Isteri lap, suami lap. Isteri kita menangis. Pasal apa? Nama dia tak naik merhaban. Baju dah tempah, kitab merhaban dah beli. Tiba-tiba som. Nama kamu tak ada som sebab penyertaan 12 orang. Tapi kita dah 13, nama kamu gugur ya. Balik som tuan. Nangis dia, kenapa som? Dia mau tak pilih saya bang. Sampai hati dia bang. Dah. Dia mau tak pilih awak. Kan abang pilih awak. Cia tuan-tuan. Dia mau tak pilih awak. Kan abang dah lama pilih awak. Berhenti menangis. Silat lagi kuat menangis. Abang menangis. Itulah suami. Bukan bila nama tak terpilih marhaban lagi marah. Aku dah kata dah jangan masuk. Macam suruh hang tu sedap. Orang tak mau lah kat hang.
Tu yang orang buat hang tu. Seorang apa lagi menangis tuan-tuan. Oi, silat-silat dia bunuh diri. Nu jambatan dekat depan tuan-tuan. Sebab tu Rasulullah ni bila isteri menangis ni lap lah. Jadi abang-abang standby dalam sapu tangan tu. Dalam poket sapu tangan. Tak ada sapu tangan pun tak apa. Sapu tangan kita. Hak kita duduk lak ingus tu. Lak dia pula tuan. Lagi kuat menangis dia tuan. Apalah malam nasi aku dapat laki bodoh. Dia bersepa tuan. Tak romantik langsung. Sebab kita membayangkan Rasulullah tu bukan orang yang romantik. Ini masalah. Rasulullah tuan-tuan bila isteri dia nak naik unta. Bila isteri Nabi tu nak naik unta, apa dia buat? Nabi dudukkan lutut dia, satu lutut duduk di bawah, kena tanah, satu lutut lagi tahan. Isteri Rasulullah pijak lutut Rasulullah naik atas unta. Hebatnya tuan-tuan. Tu Nabi mengutamakan isteri dia. Masalah ustaz, saya naik motor. Takkan saya nak lutut di bawah ustaz? Saya pun tak suruh abang tak lutut di bawah abang. Oi. Abang pun gauk pijak masuk hospital tu. Tapi apa salahnya kita ambil helmet, kita pakai dekat isteri kita. Siap tarik lagi, prap tarik. Oh. Saat lagi sampai di rumah, buang. Buang dengan penuh kasih sayang, helmet tu tanggal. Jangan tarik melekatlah pula isteri ni, lus kepala ni. Yang mana naik kereta, apa salahnya buka pintu kereta. Saat tutup. Bila isteri balik kerja, balik pada ceramah perkim, suami turun, buka pintu kereta. Isteri abang balik, kan seronok. Itu macam cerita Nujum Pak Belalang. Anak ayah balik. Ayah, inilah menantu ayah. Menantu ayah cantik. Itu cerita apa tuan-tuan? Cerita Musam Janggut. Pi Ramli balik Sa'diah. Ini isteri balik ke? Isteri tak balik ke? Aku suka hang. Aku tengok TV. Kemudian kita bercakap, kita nak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada air mata yang dicintai. Siapa? Apa dia air mata yang dicintai? Air mata penyesalan. Air mata keampunan. Untuk minta ampun dan dia adalah rahmat. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, cuba kita tengok. Sepanjang hidup kita, berapa kali kita menangis sebab dosa yang kita buat. Berapa kali kita menangis sebab kita tak dapat apa yang kita nak. Berapa kali kita menangis sebab kita malu. Berapa kali kita menangis sebab sakit. Berapa kali kita menangis disebabkan kita seronok. Kita gembira, kita menangis. Rupanya air mata ni bukan untuk sedih, untuk seronok. Cuba tuan-tuan tengok pengantin. Nangis dia. Pengantin perempuan tu. Duduk bersimpuh. Nengok suami dia akad nikah. Aku nikahkan dikau. Sah. Apa isteri dia buat? Lap. Mak dia pun salam ke dia, cium tangan mak dia menangis. Mak dia tanya, kenapa kau menangis? Harapan dan cita-cita termakbul. Dapat juga menikah dengan makbul. Suami dia makbul, orang Bangladesh. Usaha dan perjuangan saya berjaya, mak. Mak dia pun menangis. Mak pengantin tak ada kena-mengena pun menangis. Dia tanya pula pada mak dia, kenapa mak menangis? Aku mengenangkan kau. Lepas ni kau teruklah macam aku lah. Itu yang aku nangis tu. Tidur tak cukup, makan tak cukup. Kerja beranak, kerja pantang, kerja teruk penuh kerja dia. Sekarang kamu senang hidup nak bangun pukul 12 pun tak apa. Esok kamu jadi bini tahu lah. Pukul 5 tak tidur. Dia. Oh sudah entah. Tu yang aku menangis tu. Yang mak menangis sebab duk bayang anak lepas ni teruklah kamu. Yang anak pula menangis sebab apa? Yes, cita-cita tercapai.
Tuan-tuan, air mata kegembiraan. Ada pula orang yang murah dengan air mata. Baru ni saya jumpa dengan pelakon Wan Maimunah. Dia nak pergi haji, dia dapat panggilan haji. Insya-Allah. Dia kata, "Ustaz, tolong baca doa selamat, saya nak pergi haji." Grup-grup dia nak pergi haji. Saya kata, "Tak apa. Bagi tarikh tengok, kalau saya free saya pergi ya." Baru ni saya berlakon dengan dia. Saya berlakon untuk telemovie di bulan Ramadan. Akan disiarkan pada bulan Ramadan nanti. Jadi tuan-tuan tengoklah saya, dia, Jalil Hamid, Nur Khairiyah, macam-macam. Ustaz jadi apa? Saya jadi hang kebun. Dalam drama ni saya jadi hang kebun. Bukan hang tuah, hang kebun. Hang kebun ni pegang cangkul. Tapi abang, ada satu watak yang belum ada lagi orang. Siapa itu? Hang kebun. Hang kebun pun kebun lah. Tapi hang kebun tak boleh pakai keris. Hang kebun kena pakai cangkul. Cangkul pun cangkul lah. Kita tuan-tuan. Saya pun pegang cangkul lah tuan-tuan. Dalam filem ni. Jadi saya duk berbual dengan Wan Maimunah. Daripada duk tunggu scene saya tu. Lah dia ni pemurah dengan air mata. Patut jadi pelakon air mata. Sak-sak menangis, sak-sak menangis. Macam-macam pengalaman dia tu tuan-tuan. Macam-macam pengalaman dia. Hidup dia duk cerita kat saya. Kenangan dengan bapa dia. Kenangan dengan keluarga dia. Apa benda yang berlaku, benda yang pelik-pelik berlaku dekat dia, menangis je tuan-tuan. Dia kata, "Ustaz, sekarang saya nak betul-betul nak berubah, nak jadi orang baik Ustaz." Akhirnya Allah pilih dia pergi haji. Baru ni dia mesej, dia kata, "Ustaz dapat dah, confirm dah pergi haji, lega." Tu menangis. Yang satu lagi pelakon yang menangis dalam drama tu, Nur Khairiyah. Tak payah pakai air muk tuan. Bila sampai watak sedih, terus teriak. Yang kita ni kena pergi ambil bawang lah, buah air muk lah, baru teriak dia ada. Ni, Khairiyah punya. Mereka ni contoh orang yang air mata ni sentiasa boleh keluar bila-bila masa. Tuan-tuan, kadang-kadang kita nak tunjuk ego kita, kita nak tunjuk sombong kita, tak menangis kita. Oi, tak menangis, susahnya menangis. Sampai buat dosa jadi bangga, tinggal semayang jadi bangga, jadi tak elok pun tak menangis. Sombongnya tuan-tuan. Sampai satu hari, nampak tu. Jangan lupa satu hari hang tu duduk. Selama ni memang hang sombong. Dengan anak sombong, garang, dengan tukang gaji sombong. Siapa itu Kasim Selamat? Menangis tak? Tak menangis. Sabar ya. Pantang aku. Keturunan aku menikah dengan ahli muzik. Mak, Sabaria suka pada Kasim Selamat. Aku bagi tempoh kepada kau Sabaria 3 hari. Kau pilih Dr. Ismadi atau Kasim Selamat. Cukup 3 hari dia panggil Sabaria. Sekarang kau pilih siapa? Kasim Selamat atau Dr. Ismadi? Kasim Selamat, mak. Bagus. Oi, dia ambil beg, dia lempar depan Sabaria. Ini 5,000. Berambus kau dari rumah aku. Mulai ini hari kau bukan lagi anak aku. Ada dia menangis? Tak ada menangis. Begini cekak pinggang. Mulut penuh dengan tembakau. Begini. Tu Kasim Selamat punya mak. Mak metua. Kasim Selamat pula akal pendek. Dapat 5,000 naik kereta api pergi Penang. Malam-malam bagus banyak. Jadi Pak Ma'on duduk kat hotel, enjoy tengok kuda, main kuda semua. Lah duduk rumah Abang Ali. Bawah bumbung, bawah kolong. Bawah kolong tuan-tuan. Duduk bawah rumah orang bongkok. Apalah nasib kita abang. Daripada tinggal di hotel, sampai duduk bawah kolong.
Apa jawab Kasim Selamat? Abang nak kerja di kelab malam, Sabariah tak kasih. Lagi-lagi kelab malam, lagi-lagi kelab malam. Bukankah mak Sabariah tak suka dengan kelab malam? Oi, marah. Tengok-tengok kereta mari. Nyonya Mansur sampai. Anak dia peluk mak dia. Kasim Selamat, baru balik kerja Kasim Selamat. Nampak tak ada. Oh, jahat tuan-tuan. Mak datang ini nak bawa Sabariah balik ke Singapura. Maklumlah di sana hospital pun elok, rumah mak pun elok, takkan nak beranak bawa rumah orang ni. Boleh ya Kasim Selamat? Baik pada mak, baiklah pada saya. Bawa balik anak tuan-tuan, beranak. Kasim Selamat hantar surat, dia sorok. Sabariah post surat, dia sorok. Kasim Selamat post surat, dia sorok. Apalah nasib saya ni, mak dah setahun dah anak ni. Abang Kasim tak pernah hantar surat pada saya. Tak dia dah menikah lain Sabariah, kata dia. Habis tu apa nak buat mak? Minta cerai saja, minta pasah. Dipisahkannya dengan Kasim Selamat, dikahwinkan dengan Dr. Ismadi. Bangga dapat menantu jadi doktor. Yang Piramli pula kena halau, sewa rumah tak bayar. Mata buta. Jumpa adik combi punya mak. Slow je mak combi tu. Anak, kenapa tidur di rumah-rumah mak? Rumah mami, kata dia. Jumpa pula dengan combi. Akhirnya operate mata elok. Bertahun-tahun mak dia tak pernah menangis. Bila pergi tunjuk di kubur, orang kata pada Kasim Selamat, saudara, kenapa menangis di kubur mak saya? Teng, teng, teng. Apa? Kubur mak saudara? Apa jadi pada Nyonya Mansur? Terus terkejut. Aku dah tua Kasim, ampunkan aku Kasim. Aku hairan. Kenapa Allah jadikan kau manusia? Bukankah lebih baik kau jadi haiwan? Alah Kasim. Astagfirullahaladzim. Dia ikut Kasim Selamat sampai ke rumah tu. Aku dah tua Kasim, ampunkan aku Kasim. Kasim Selamat, ampunkan aku Kasim Selamat. Keluar-keluar pula mata buta. Ya Allah, mati terus orang tua. Ni contoh orang yang tak pernah menangis. Dia rasa sombong, dia rasa kaya, dia rasa segala-galanya ada. Inilah penyakit yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ar-ra'ahu staghna. Merasakan diri ni paling hebat. Merasakan diri ni paling besar, paling gah. Maka air mata ni rendah. Dia tak pernah tuan-tuan menangis. Kalau dia jadi bos, yang menangis budak-budak dia. Dia tak layak untuk menangis. Buat satu hari akhaznahum baghtatan. Allah tarik nikmat engkau secara tiba-tiba. Masa tu baru engkau terduduk menyandar engkau. Sebab itu tuan-tuan, air mata ni salah satu benda yang memberikan kita stop daripada buat sombong. Air mata ni merupakan satu titik stop. Tapi kalau kita langsung tak pernah menangis. Pergi kubur, tengok kubur mak tak menangis. Tengok kubur arwah suami, tengok gambar arwah suami, gambar arwah isteri, tak pernah kita menangis. Bila kita tengok orang susah, kita tak menangis. Yang berlaku pada orang miskin, kita tak menangis. Yang berlaku pada orang yang kena sepak, kena terajang, kena bunuh di Palestin, tak pernah menangis. Yang kita menangis ialah pasal bola. Seri bola pun menangis, bukan menang, seri. Air jantan aku tumpah ke jadah apa kau. Bukannya menang. Tapi kenapa kau tak menangis tu? Anak kau tak semayang. Kita masuk bilik anak kita 7:30 duduk terlentang. Kita kata, hei, semayang subuh tak tadi? Mana tak sedar. Ya Allah, mak dah kejut kamu pukul 6 ya. Apa nak jadi kamu Husin? Ada mak menangis?
Yang menangisnya A, B, A. Macam mana ada B pula, ya Allah. Menangis anak tak dapat straight A. Pasal ada B satu. Ni mak nak cakap apa lah WhatsApp group. La ilaha illallah. Yang anak dapat B dia teriak, anak dia tak semayang, tak puasa dia tak teriak. Macam ni tuan-tuan, air mata tu bukan air mata rahmat. Sebab tu tuan-tuan, jom gunakan air mata ni pada satu tempat yang disuruh. Pada benda yang tak disuruh, tak payah. Ada yang menangis sebab putih tunang lantak engkau. Termasuk aku nak betul menangis-nangis pasal engkau pun salah. Ada orang yang menangis sebab pakwa dia jalan dengan perempuan lain. Jantan tak guna. Sudah. Bukannya laki aku pun. Menangis buat apa, tak ada masa menangis untuk dia. Dan yang terakhir tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'nih wa innal kadhib ribah. Baik, kata Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah perkara yang diragui kepada perkara yang tidak diragui. Benda yang kita tak tahu, letak tepi. Sekarang ni benda yang kita tak tahu, kita jajar benda. Benda tak pasti. Oh, share. Penyakit banyak share ni tuan-tuan. Satu. Benda yang tak betul jangan share tuan-tuan. Kalau share pun ada faedah apa pada kita. Dua. Ustaz, air ni boleh minum ke Ustaz? Boleh minum ke Ustaz? Benda tu halal. Memanglah halal tapi dia tu Ustaz. Kalau itu jangan minum. Dah pun tak nak sudah. Ini tidak. Ustaz, ya. Temenur rebus boleh makan Ustaz, temenur rebus? Daripada kita umur 2 tahun sampai sekarang 82 tahun. Temenur rebus boleh makan temenur rebus Ustaz. Kalau kecil boleh, kalau besar tu tak boleh. Ya besar tu besar mana Ustaz? Besar lebih 4 jari kita tak maulah. Jari kita ke jari Arab Ustaz? Astaghfirullahalazim. Sehari aku ambil temenur ni aku sumbat dalam mulut kamu. Sekarang dah ada dah temenur rebus yang dah dibuang taik dia. Ambillah yang itu. Saya bulan lepas saya suruh saya punya pembantu belikan. Beli nasi bungkus, bubur ikan goreng, sayur toge, masak lemak, sudah. Dia membeli ikan seekor, sayur toge, masak lemak, sambal, timun. Saya pun makan. Elok nak makan ikan tu. Ikan tu tak disiap. Dengan taik-taik dia goreng sekali tuan-tuan. Bangsa apalah yang masak ni. Orang kita Ustaz tahulah. Kenapa tak siang dengan taik-taik sekali? Macam mana tuan-tuan kita hari ini makan benda yang tak sahih, tak bersih, tak halal, tak suci. Kita lacak. Berapa banyak kedai-kedai yang bukan orang Islam punya, tapi dia bubuh gambar ayat Quran. Kita pun dia mentek darah. Ayam, kerak, makan. Kadang-kadang dia suruh pekerja, dia pakai songkok, diletaknya pula orang daripada seberang. Memang muka macam Melayu. Mereka tu cari makan. Kita duk makan benda yang tak halal. Macam mana? Yang tak tahu halal haram. Bila pihak berkuasa keluarkan senarai yang tak dapat sijil halal. Kedai yang tak dapat sijil halal. Tengok-tengok restoran makanan yang kita duk makan. Yang orang beratur, Melayu kita duk beratur makan. Tengok-tengok tak halal. Pasal apa? Masuk. Pekerja dia Melayu. Tukang serve dia Melayu. Ambil order pun Melayu. Yang hantar order pun Melayu. Bagi tahu pada anak-anak bangsa kita, jangan jadi baruah. Bekerja pada orang yang tak halal makan minum. Dengan sebab kau kerja di situ, habis orang Islam makan makanan. Tak siapa sembelih ayam. Tak siapa yang perap kambing dia.
benda meragukan tinggal. Tapi Ustaz sedap Ustaz, saya selalu buat. Ni hari jadi anak, hari jadi cucu, buat kat situ Ustaz. Depa ada bagus lah kan, decoration dia semua bagus Ustaz. Bagus tak bagus, dia tak halal. Ni Nabi sebut ni. Sekarang ni tak tahu lah tuan-tuan. Yang tak halal, pergi makan. Apa dia? Mi rebus. Rupanya dia rebus dengan tulang, balik bayar. Bila penguasa agama datang, kenapa bubuh tulang balik bayar? Dia kata dia masak untuk bangsa dia. Yang orang Islam pergi beratur makan tu kejadah apa? Dia punya. Pasal apa dia nak syarat dia pula pergi kat dia? Tak salah pun dia nak masak. Dah kita pergi kedai dia duduk makan, salah siapa? Bukan semua benda ni tuan-tuan. Saya ulang balik. Kan? Saya suka tak? Saya suka. Tapi pemikiran saya ni macam orang bodoh sikit lah, kan? Macam bodoh kan. Contoh tu nampak tu, cafeteria. Kan? Tu tulisan tu. Cafeteria. Nampak Islamik? Tak nampak kan? Cafeteria. Bila nak nampak Islamik? Buh Jawi, kap, alik, fa, ta, ra, ya, apa semua buh. Cafeteria. Bila ada Jawi, oh Islam. Yang tu yang saya takut. Orang kata bila restoran, bila kedai ni, buh tulisan Jawi, memartabatkan Jawi. Tak tuan-tuan, lagi risiko tinggi. Orang kita tengok, oh restoran, oh ni Jawi, masuk. Kalau saya lah tuan-tuan jadi pihak pemerintah, apa saya buat? Kedai orang Islam tulis Jawi, restoran Latifah. Maknanya orang tahu dah, itu restoran orang kita. Yang lain-lain jangan buh Jawi. Jangan. Sebab dia mempengaruhi. Kap, dal, alik, ya, kedai. Nombor ikur. Jawi tu. Kedai nombor ikur pergi masuk beratok. Hei, kedai nombor ekor tu. Biar betul. Tu Jawi. Ni pemikiran saya. Yang mana hak bukan Islamnya tulis bahasa depa pun tak apa. Tak pun bahasa orang putih tu. ABC. Tapi hak Islam punya tulis elok-elok. Hari ni kita nak tunjuk yang kita ni Islam. Semua kena buh Jawi. Bukan semua kena buh tuan. Dua, logo halal. Hari ni logo halal sama. Kalau saya jadi menteri tuan, saya buat undang-undang. Apa dia? Kedai yang dimiliki oleh 100% orang Muslim, logo halal dia warna hijau. Maknanya kalau kita beli satu barang, kita tengok halal hijau, yang ni 100%. Daripada tokek sampai dia punya staff, Muslim. Islam semua. Ini logo halal. Lipat siapa warna oranye ni. Tokek dia non-Muslim, pekerja dia Muslim. Warna oranye. Ni baik siapa pula warna merah ni. Daripada tokek dia sampai staff dia non-Muslim, tapi dapat sijil halal. Dapat sijil halal. Warna merah. Kita boleh pilih. Yang ni Muslim, yang ni tengah, yang ni 50%. Baru kita makan tu tak ragu-ragu. Tapi bila mereka suruh saya bertanding hari tu, semua pakai kutuk. Oh, yo Kazim tak boleh pakai yang ni. Ni cari duit punya ustaz ni. Dia tak tahu kalau saya jadi menteri saya ubah semua. Supaya orang Islam dapat jelas. Ni untuk apa? Ni untuk apa? Ni untuk apa? Sebab dia jadi darah daging kita. Anak bangsa kita. Saya tak boleh terima tuan-tuan, orang pergi kencing restoran nasi kandar tu, pergi kencing belakang kedai duk cong kencing. Basuh pun tak, lepas tu roti canai ngak. Saya nak bagi lesen halal tuan-tuan. Pergi kencing belakang kedai orang buat video. Yang kita pula duk tunggu roti canai telur. Dia pegang telur tak basuh tu.
Oi, tuan-tuan oi. Nabi pesan apa? Dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hang tinggal benda hak ragu, hang pi cari benda hak tak meragukan. Yang tak meragukan isteri kita punya. Jadi akak-akak masak elok-elok, bersih elok-elok untuk suami kita, untuk anak-anak kita. Abang-abang pun cari rezeki hak elok-elok. Ni buat balik 2 kilo, 2 guni gula. Oh. Begini buat balik. Oi, ya hoi. Banyaknya abang gula. Allah. Abang tengok dia orang ramai ambil, abang ambil lah. Depan tu. Boleh ambil ke abang orang aksiden, abang oi. Dia kata tu imam ambil 4 kampit, abang dapat 2 je. Dia tu imam ambil 4 kata dia. Astagfirullahalazim. Lori gula terbalik, dia sapu gula. Beras terbalik, dia rembat beras. Jangan. Tu bukan kita punya. Orang tu ditimpa musibah, orang tu ditimpa ujian. Kita pula tanpa belas kasihan, pergi ambil benda tu. Lagi sedih dia, tuan-tuan. Dia dah lah aksiden, lori dia terbalik, barang dia rugi, kita pula benda rembat. Sabar tak, ambulance on the way, sabar buat balik susu. Hoi, ya hoi. 2 kali sedih, entah patut kita tolong dia. Allah. Tapi tak boleh lawan dengan satu kampung. Satu lori dia terbalik, berterabur tuan-tuan, seorang pun tak kutip. Lori babi. Lah, terbalik lori babi tu, berterabur babi tu menung. Seorang pun tak ambil kampung. Baik sungguh tuan-tuan, kampung ni contoh. Ya, patut dianugerahkan kampung terbaik. Seorang pun tak ambil babi tu menung. Yang mana faham? Tak faham sudah tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan yang saya muliakan, insya-Allah mudah-mudahan program kita bersama dengan Perkim Karnival kita ini ada manfaatnya, insya-Allah. Saya tengok ramai yang berniaga, yang buka jualan pada hari ini, insya-Allah. Tuan-tuan, sama-sama kita tengok apa yang boleh kita beli, boleh bantu sama-sama kita. Terima kasih pada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, demikianlah tadi lebih kurang 1.5 jam kita bersama dengan pada Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz yang telah memberikan pencerahan berkenaan saya boleh kira kebanyakan daripada Ustaz tadi yang cakap adalah kisah kehidupan harian kita ya. Jadi berbalik kepada yang pikul gula tadi Ustaz ya. Pengalaman saya bekerja dulu dengan Pelas. Lori bawa air tin terbalik dekat Tos Simpang Bulai. 1 tin pun lori tu tak dapat Ustaz.